Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang tips keibubapaan dan perkembangan anak dari Wisdomly Parenting Coach. Dan saya Puan Har, coach anda. Topik kita pada hari ini ialah patut ke tidak kita marah anak. Terdapat pelbagai pendapat di luar sana sama ada kita patut marah anak kita ataupun tidak. Tetapi hari ini saya ingin memberi pandangan dari sudut psikologi berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dijalankan terhadap kesan parenting ke atas perkembangan anak. Seorang psikologis yang bernama Profesor Robert Plutchik telah menghasilkan satu model emosi yang dipanggil sebagai Wheel of Emotions ataupun dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai roda emosi. Dalam parenting circle yang kami jalankan, kami turut membincangkan secara terperinci tentang Wheel of Emotions ini. Apa yang Prof. Plutchik nyatakan ialah terdapat 8 emosi asas yang ada pada setiap diri manusia dan salah satunya adalah perasaan marah. Jadi dari sini kita faham bahawa perasaan marah itu sebenarnya adalah normal dan kita juga perlu terima hakikat bahawa perasaan marah itu memang ada dalam diri kita. Terdapat pelbagai sebab yang boleh trigger atau menjadi penyebab kepada rasa marah. Dalam konteks kita sebagai ibu bapa, kita faham dan kita tahu bahawa proses nak membesarkan anak-anak ini bukanlah sesuatu yang mudah dan ada kalanya perangai ataupun kerana anak-anak kita ini menyebabkan kita hilang sabar dan menimbulkan rasa marah. Namun begitu, marah ini sebenarnya boleh jadi positif ataupun negatif bergantung kepada apa yang kita buat terhadap perasaan marah itu. Sebagai ibu bapa, kita juga kena faham bahawa kita adalah rujukan utama anak kita. Nak tak nak, mereka memang melihat kita sebagai role model dan mereka secara tidak langsung belajar dari kita bagaimana nak mengurus emosi ataupun perasaan marah ni. Kalau kita jenis yang simpan dan kemudian meletup, mereka akan belajar benda yang sama. Kalau kita baling pinggan, maka mereka juga akan baling pinggan. Selain daripada anak kita belajar cara untuk urus perasaan marah dengan betul, bila kita bagi tahu anak kita yang kita marah ni, sebenarnya ia mengajar anak kita tentang limit ataupun had. Mereka akan tahu ada benda yang mereka boleh buat dan ada benda yang mereka tak boleh buat. Jadi kita kena bantu diri kita untuk menyalurkan rasa marah dengan betul dan pada masa yang sama anak kita juga dapat belajar teknik yang baik untuk mengawal emosi marah ni. Jadi bila rasa marah pada anak, apa kita nak buat? Saya kongsikan 5 tips. Yang pertama ialah bagi tahu anak yang kita marah terhadap perangai mereka secara spesifik. Contohnya, jika anak sulung kita kacau adik dia sehingga menangis, apa yang boleh kita buat ialah cakap pada anak, ibu marah sebab abang tolak adik sampai adik jatuh. Jelas mesejnya iaitu kita rasa marah kerana abang tolak adik sehingga jatuh. Tips nombor 2 ialah jangan herdik atau hina karakter anak. Jangan buat name calling. Contohnya, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, anak kita tolak adik dia dan kita kata, abang ni nakal dan tak boleh harap. Perkataan nakal dan tak boleh harap itu sebenarnya adalah label yang kita beri dan ia boleh membuatkan anak kita percaya apa yang kita kata pada dia adalah benar. Ia akan membentuk self-image ataupun gambaran kendirian negatif dan mereka akan percaya yang mereka memang seorang yang nakal dan tak boleh diharap macam yang ibu cakap pada mereka. Tips nombor 3 ialah jangan guna kekerasan fizikal sehingga menyakiti anak kita. Jangan lempang, jangan sepak, jangan pukul dan sebagainya kerana kita bimbang ia akan meninggalkan trauma kepada anak kita. Dan ia juga boleh menyebabkan anak kita berasa tidak selamat dan juga tidak percaya pada kita. Tips nombor 4 ialah jika anda sudah terlanjur memarahi anak sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya contohnya, rendahkanlah ego dan mintalah maaf kepada anak. Tips nombor 5,
Jangan lupa untuk terangkan kenapa anda marah supaya anak anda tahu dan faham kenapa anda marah mereka. Jadi berdasarkan kepada 5 tips yang saya kongsikan tadi, harap ia dapat menjadi panduan kepada ibu bapa di luar sana untuk mengurus emosi anda dan juga anak anda dengan lebih baik. Saya tahu mungkin ada segelintir daripada kita yang masih berasa janggal untuk bercakap tentang perasaan dengan anak-anak. Tetapi ketahuilah bahawa bercakap tentang emosi ataupun perasaan ini sangat penting dan sangat baik untuk pengembangan anak kita. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Jika ada sebarang pendapat, anda boleh tinggalkan komen di bawah di ruangan komen. Dan jangan lupa like dan share jika anda rasa tips ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.